أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والأمراض إنك على كل شيء قدير اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم يا رب العالمين اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء والشرور الغوغاء والصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء وجميع أنواع البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الدعاة والمجاهدين اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah wa syukurillah. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur. Kita teruskan ucapan tahmid. Terima kasih. Alhamdulillah. Kerana Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ruang dan peluang, memberikan kesempatan kepada kita untuk terus kita bertamu ke rumah dia. Mudah-mudahan kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling agung di jannah syurga nanti insya-Allah. Saya muliakan pengerusi seluruh jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, bertemu semula kita pada kali ini untuk Ramadan 1447 Hijriah. Pertemuan terakhir kita pada Ramadan yang lepas bertarikh 17 hari bulan 3 2025. Kalau tak silap saya, tarikh Ramadannya 22 Ramadan ataupun 23 Ramadan. Maknanya hampir setahun kita tak bertemu. Dan pada hari ini takdir Allah Ta'ala kita dipertemukan semula. Tuan-tuan, pada pertemuan yang lepas saya berkongsi dengan tuan-tuan berkenaan dengan tajuk asas kepada pengurusan pusaka. Ada 3 pertemuan pada pertemuan yang lepas. Alhamdulillah kita berjaya berkongsi berkenaan dengan salah satu daripada perkara penting dalam pengurusan pusaka, iaitu asbabul irthi,
sebab-sebab pusaka. Saya tak pasti tuan-tuan masih ingat ke tak. Hampir setahun yang lepas. Agak-agak ada berapa sebab yang melayakkan seseorang untuk mendapat harta yang ditinggalkan oleh si mati. Ingat lagi tak tuan-tuan? Yang pertama apa? Sebab? Ada berapa sebab semua? Ada 4 sebab. Kan? Dalam mazhab kita Syafi'i ada 4 sebab. Sebab yang pertama ialah sebab yang disebut sebagai sebab qarabah, sebab keturunan, kerabat. Sebab darah daging. Seperti mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain ila akhiril ayat. Kemudian sebab yang kedua disebut di dalam surah An-Nisa juga ayat selepas itu, iaitu ayat yang ke-12. Sebab aqduz zawaj ataupun aqdun nikah, sebab akad pernikahan. Kemudian yang ketiga sebab al-wala, sebab perhambaan. Dan yang keempat, dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kita menerima pakai sebab yang keempat, iaitu baitul mal ataupun Islam. Selesai tuan-tuan, dan saya tak nak ulang balik lah. Dan pada pertemuan kali ini insya-Allah, kalau dijadualkan oleh pihak masjid, kita akan bertemu sebanyak 3 kali. Maknanya ada 3 episod seperti mana yang lepas. Maka pada tahun ini, pada kali ini, saya akan menyentuh pula, akan meneruskan sedikit lagi berkenaan dengan pengurusan pusaka, dan kita akan menyentuh, berkongsi berkenaan dengan, kalau yang lepas asbabul irthi, maka yang ini kita akan sebut, kita akan berkongsi syurutul irthi. Syurut al-irthi, iaitu syarat-syarat perwarisan. Syarat-syarat perwarisan ini ada kitab, dia sebut 3 syarat, ada kitab sebut 4. Yang sebut 4 tu dia pecahkan yang 4, dia tambah satu lagi lah. Kalau yang 3 tu maknanya dia berpada dengan 3 syarat saja, tapi sama saja, cuma huraian sedikit berbeza. Yang pertama, syarat yang pertama untuk melayakkan seseorang mewarisi harta yang ditinggalkan oleh si mati ialah mautul muwarrith, matinya pewaris. Matinya pewaris. Yang kedua ialah wujudul warith ataupun hayatul warith, hidupnya waris. Kemudian yang ketiga disebut, syarat yang ketiga ialah al-ilmu bil jihati al-mufdiyati lil irthi. Mudahnya kita faham ialah dari sudut mana hubungan antara si mati dengan yang hidup. Apa status hubungan si mati dengan orang yang hidup? Kalau ada hubungan dia dan jelas hubungan dia, sah hubungan dia, maka layaklah yang hidup tadi mewarisi harta yang ditinggalkan oleh yang mati. Boleh tuan-tuan 3. Dan yang terakhir, yang keempat ialah mawani'ul irthi. Adamul wujudu mawani'ul irthi. Tidak ada tegahan ataupun halangan kepada perwarisan tersebut. Jadi 4 syarat ini perlu dipatuhi untuk melayakkan seseorang itu
mewarisi harta yang ditinggalkan oleh si mati. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan berkira-kira ataupun bertanya-tanya lah. Kenapa kita nak belajar yang ini? Kenapa kita nak berkongsi yang ini? Kan kita kan dalam bulan Ramadan ni. Haji Japri ya. Cakaplah tentang Ramadan. Tuan-tuan, saya yakin dan percaya ada berapa Haji Japri? Ada 6 orang termasuk saya. 6 orang Saya yakin dan percaya ada 6 orang termasuk saya yang akan memberikan tazkirah sepanjang bulan Ramadan. Yang 5 saya yakin mereka akan bercakap tentang Ramadan. Maka saya pilih lain daripada yang 5 itu. Boleh tuan-tuan Boleh ke tak boleh ni? Sebab kita nak kesinambungan pada yang lepas. Yang lepas saya tengok penerimaannya okey sebab pusaka tu kan. Jadi adalah kita fahamlah kan. Macam kita sebut yang lepas. Ada orang dia ingat yang duduk dengan dia tu dapat pusaka dia. Rupanya tak dapat pun. Yang dia peluk, dia cium. Betul? Dia peluk, dia cium, dia belikan itu, belikan ini. Kalau tiap-tiap hari hari lahir tu sambut birthday lagi kan. Tapi bila meninggal, Haji Radit, dia tak dapat 1 sen pun daripada apa yang ditinggalkan oleh si mati. Kenapa? Kerana sebab dia tu tak clear, tak cukup melayakkan dia untuk menerima. Siapa contoh dia? Ingat lagi tak? Siapa contoh dia? Mak Haji kena buka balik yang tahun lepas punya catatan. Sebab saya tengok Mak Haji banyak yang mencatat tu. Tapi kena belik balik kan. Setahun lepas tu panjang tu kan. Entah ada lagi ke tak ada kan. Tak dah terkoyak dah. Siapa tuan-tuan? Tak, bukan anak angkat darah daging. Anak angkat satu hal. Anak angkat ke tepi. Anak angkat anak susu ke tepi. Anak pungut. Kan, yang itu ke tepi. Yang ni darah daging. Tuan-tuan, anak angkat tak boleh peluk cium tau. Betul? Haram. Kalau berlainan jantina. Tapi berlaku dalam masyarakat kita. Ambil anak angkat, ataupun bahasa yang kasar sikit, anak pungut lah. Dia pungut mana-mana, bawa balik rumah, lain jantina, tapi dianggap macam anak sendiri, tak salah. Tapi hubungan tu kena jaga. Kerana dia tetap orang asing. Anak angkat tetap orang asing. Kecuali anak angkat yang dah dinaik taraf. Menjadi anak susu. Okeylah. Pun anak susu walaupun dah naik taraf, tetap tak dapat pusaka. Apatah lagi anak angkat. Hati-hati tuan-tuan. Saya banyak kes jumpa anak angkat dah besar panjang dah, tapi hubungan dengan bapa angkat dia, saya nak sebut pun Allahu Akbar kan, tapi dah berlaku dalam masyarakat kita kan. Tidak peka ataupun tidak berhati-hati dalam keadaan itu. Tuan-tuan ambil anak angkat pahala besar kan, tapi tetap dia anak angkat dan tetap ada hubungan yang berbeza dengan anak yang dikandung dan dilahirkan dan dinasabkan. Ini kena hati-hati. Baik, tak apalah yang itu tuan-tuan. Kita nak sebut yang tadi. Siapa tuan-tuan? Yang darah daging, boleh pegang, boleh cium, boleh peluk. Maknanya atuk boleh peluk cucu dia tadi, yang perempuan. Dia cucu dia, boleh peluk. Betul? Boleh bersalam. Tetapi cucu itu tak dapat harta dia nanti. Cucu mana ni? Cucu perempuan daripada anak perempuan. Boleh perempuan? Ingat lagi tak? Kita dah sebut yang lepas kan? Habis cucu mana yang dapat harta kita? Cucu daripada anak lelaki. Ustaz, saya tak ada anak lelaki. Tak ada.
Senang je cerita dia, kaedah dia. Sifir dia mudah. Tuan-tuan tak ada anak lelaki. Tuan-tuan ada anak perempuan sahaja. Tak kisahlah seorang, kedua orang, ketiga orang ke. Dan ramai pula cucu daripada anak perempuan. Kan? Maka yang anak daripada anak perempuan itu, yang kita panggil sebagai cucu daripada anak perempuan, dia tidak dapat. Tidak layak. Dalam mazhab kita Syafi'i. Yang layak hanya cucu daripada anak lelaki. Anak perempuan layak. Mak dia layak. Ni cerita kalau mak dia tak ada, tinggal dia, maka dia tak layak. Boleh tuan-tuan jelas Yang itu penting. Penting tak penting tu? Pentinglah untuk kita tahu. Dan insya-Allah di kesempatan ini saya nak sebut secara asas saja. Kalau kita nak sebut secara detail, tuan-tuan kena buka kitab lah. Kita kena belajar secara berkitab. Ada beberapa tempat saya mula buka kitab sekarang ini dan alhamdulillah diikuti dengan baik oleh para jamaah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 syarat tadi. Setelah kita dah tahu sebab yang melayakkan seseorang untuk dapat, maka dia ada satu lagi, iaitu syarat. Kalau tak lepas syarat ini, maka tak juga layak walaupun sebabnya ada. Sebab ada tapi syarat tak cukup, tak layak juga. Allahu akbar tuan-tuan. Minta maaf sebut. Ilmu faraid ni tuan-tuan, ilmu yang ditinggalkan. Ilmu yang ditinggalkan. Wallahu alam kenapa? Boleh jadi ilmu faraid ni adalah ilmu yang membincangkan tentang benda yang akan berlaku selepas mati. Betul? Mungkin jadi orang tak berapa nak minat. Tapi ilmu ini penting untuk menjaga hubungan kita dengan manusia dari sudut harta. Sebab itu di dalam surah An-Nisa juga kita akan jumpa Allah SWT sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, jangan kamu makan, guna, ambil harta di antara kamu secara batil. Maaf sebut tuan-tuan, bukan orang biasa yang saya dapat maklumat, bukan orang biasa-biasa yang panggil orang sembahyang. Siapa tuan-tuan yang panggil orang sembahyang? Saya nak sebut pun tak tergamak tuan-tuan. Kan marah pula Bilal kat sini kan. Dah sebut Bilal dah. Kerja dia panggil orang sembahyang, namanya Bilal. Tapi dalam bab duit, Masya Allah, Masya Allah. Bukan sini tu, tempat lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, kena bagi pengeras lah, kita jumpa kat belakang. Kita boleh sembang lebih lah kan. Tuan-tuan, dia panggil orang sembahyang, tapi dalam bab duit dia tak cakna. Dia menggunakan harta secara tidak hak. Harta yang ditinggalkan oleh arwah dahulu, dia pandai-pandai buat aturan sendiri. Sedangkan ia bercanggah dengan sebab, syarat. Bahkan kalau kita nak bincang yang awalnya, ada rukun dia kepada perwarisan. Rukun dia 3 je lah. Yang mewaris, yang diwaris, harta peninggalan. Itu rukun dia. Tuan-tuan, itu dalam bab duit, bab harta. Bab itu kena berhati-hati. Kan? Sebab itu kita masuk dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, ada satu amalan yang kita tak boleh tinggal dan dia menjadi kewajipan kita. Amalan apa tuan-tuan? Yang berkaitan dengan duit. Haji Radi, zakat fitrah. Siapa pun dia kena keluarkan zakat fitrah. Di Johor kita ada 3 option. Yang pertama RM8. Yang kedua 10. Dan tuan-tuan, saya ingat 20 lah. Tuan-tuan mana main 8 dengan 10 ni?
Tuan-tuan semua orang kaya-kaya ni, Haji Radi lagi lah. Kan, Haji Japri. Kan? Tuan-tuan RM20, tuan-tuan tak layak bayar RM8, tuan-tuan. 10 tu boleh pejam mata lah. Dia pergi pilih RM8. Tak tergamak, tuan-tuan. Kalau pergi kat kedai makan tu, ya Allah, kan? Apa dia tak minta, kan? Ya. Tuan-tuan, jadi itu berkenaan dengan harta. Kenapa datangnya Ramadan selain daripada kena puasa, kena bertarawih, kena baca Quran? Ada satu lagi berkaitan dengan harta. Maknanya harta itu penting. Kerana harta ini adalah milik Allah. Tuan-tuan ingat lagi tak? Kuliah yang pertama kita pada tahun lepas. Saya tanya tuan-tuan, bila meninggalnya seseorang, harta itu milik siapa? Ramai yang jawab milik waris, kan? Betul? Dan saya berikan jawapan, ianya tak tepat. Tidak mengikut skema jawapan. Boleh beri markah tapi bukan markah penuh. Sebab skema jawapannya ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati. Yang pertamanya ia adalah hak Allah, kembali kepada Allah. Kerana harta kita, tuan-tuan, yang direzekikan oleh Allah Ta'ala sehingga ke sekarang ini, itu adalah harta daripada Allah. Allah yang rezekikan. Ya, kita kerja, kita usaha, kita meniaga, kita buat itu, buat ini. Tapi hakikatnya ialah harta daripada Allah. Sebab itu bila seorang itu meninggal, maka ia akan kembali kepada Allah sebelum diagihkan kepada para waris. Faham yang ini, selamat. Kalau tak, meninggal aja orang tua ni, sibuk dia. Aku nak bahagian aku, aku nak itu, aku nak ini, dan sebagainya. Tapi kalau ingat bahawa itu adalah hak Allah, maka sabar dulu. Buka peraturan dia yang telah ditetapkan, bagaimana nak diuruskan. Okey, yang pertama sekali, kena selesaikan dia punya hutang dulu. Tu yang kata hak Allah tu. Tapi kalau kita kata hak waris terus, tak peduli dah hutang. Kalau tahu pun, buat pejam mata je lah. Abang Long kata apa? Abang Long kata, nah, ayah ada hutang. Tapi kalau kita bagi hutang, engkau tak dapat, aku tak dapat. Macam mana? Kita buat diam je lah. Mak, macam mana mak? Lah, mak rasa bapak engkau ada hutang. Tapi kalau bayar hutang, dengan aku tak dapat bahagian. Maka tak betul. Sebab itu, kena kembalikan hak itu kepada Allah. Bagaimana Allah tetapkan? Maka, firstnya, perkara pertamanya ialah kena bayar hutang. Selesai hutang. Hutang dengan orang ataupun hutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Ada lagi proses dia. Apa prosesnya? Kalau kita di negara kita Malaysia ni, tuan-tuan, dalam undang-undang pusaka pentadbiran harta di negara kita, maka perkara yang kedua yang perlu diselesaikan ialah tuntutan harta sepencarian. Kalau orang tu dah ada suami isteri, isteri boleh minta, suami pun boleh minta. Tapi jaranglah kita dengar suami minta, kan. Biasa isteri lah yang minta, kan. Sebab isteri ni dapat kurang. Tapi suami pun boleh minta, tak ada masalah, kan? Tapi itu bukan automatik, itu adalah tuntutan. Sebab itu kita tak jumpa dalam kitab lama, kitab fiqh berkenaan dengan tuntutan harta sepencarian. Kerana itu adalah ijtihad yang terkini. Kemudian disebut jelas dalam surah An-Nisa, min ba'di wasiyyatin yusi biha aw dain. Itu perkara yang ketiga ialah diselesaikan wasiat kalaulah si mati ada tinggal wasiat. Yang balance-nya lah baru diagihkan kepada waris yang layak. Kalau ada lah Pak Haji, kalau tak ada, yilek, tak ada. Kan? Kalau tak ada, tak adalah, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu saya nak flashback balik lah. Bagaimana pentingnya pengurusan harta pusaka ini. Tak boleh kita ambil ringan. Bimbang-bimbang tadilah, tuan-tuan.
Bilal tu pun salah guna duit. Ada tempat Haji Azam atas sikit pada Bilal kot. Atas ke? Tak tahulah, atas sikit ke sama taraf ke. Bendahari masjid. Bendahari masjid. Yang ni tak ada kaitan dengan pusaka. Dia bendahari, orang lantik dia, orang percaya pada dia, kan, jaga duit masjid. Tiap-tiap Jumaat dapat. Tuan-tuan, disalahgunakan. Ada, dan kita dapat maklumat. Na'udzubillah. Siapa tu? Bendahari. Bendahari ni kalau dalam tempoh PKP dulu, dia sah depan. Betul kan Haji Japri? Pengerusi setiausaha, bendahari. Betul tak betul ni? Tuan-tuan ingat lagi tak? 3 tahun lepas. Saya ustaz tak boleh masuk masjid Haji Radi. Ni AJK kata, ustaz, ajar tak ambil. Tak cukup tempat. Sebab AJK, bendahari, timbalan pengurusi, ini dulu yang layak. Walaupun sebelum tu tak datang pun. Marah juga AJK ni kan. Tuan. Tapi dalam bab duit, Allahu Akbar, na'udzubillah. Sebab itu datangnya peraturan daripada Allah Rabbul Jalil bagaimana nak uruskan duit. Khususnya selepas seseorang itu meninggal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita masuk syarat yang pertama. Saya bimbang takut tak sempat nak masuk. InsyaAllah tuan-tuan. Baik, syarat yang pertama kita sebutkan tadi adalah mautul muwarrith, iaitu matinya pewaris. Dan matinya pewaris ini ada 3 hal, ada 3 keadaan dia. Dia bukan mudah mati tu mati gitu aja kan. Dia ada 3 keadaan mati dia. Yang pertama ialah mati haqiqiyan, mati secara hakiki. Yang kedua mati secara hukmi. Dan yang ketiga mati secara takdiri. Pernah dengar? Pernah dengar ke tak? Bila sebut mati lah Ustaz. Kena langgar mati je lah. Kan? Jatuh motor mati. Kan? Sedar-sedar orang rumah dia kejut, Bang Haji, Pak Haji nak sahur. Kerah aja kan. Rupanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang kita tahu mati kan. Tapi dalam bab pusaka dia ada 3 jenis mati. Saya ulang balik. Mati yang pertama mati hakiki. Mati yang kedua mati hukmi. Dan mati yang ketiga mati takdiri. Saya rasa berbaloi kot tuan-tuan tunggu petang ni kan, mendengar celoteh saya. Ada jugalah benda yang tuan-tuan sebelum ni tak berapa perasan, saya sebut kan. Bolehlah buat balik sembang dengan orang rumah kat rumah. Awak tahu tak mati takdiri itu apa? Manalah kita tahu. Qadar apa kan? Takdir apa? Takdir Allah Ta'ala matilah. Itulah orang ajak datang semayang asar dengar kuliah Ustaz Asmadi tak nak. Kalau datang dengar kan tahu. Contoh. Tuan-tuan, baik. Yang pertama, hal keadaan mati secara hakiki. Mati hakiki ni ialah mati yang boleh dibuktikan, yang ada saksi kematian seseorang itu. Dan dalam konteks kita sekarang ini tuan-tuan, perundangan kita, mati ini adalah mati yang boleh dibuktikan dengan yang pertama ialah sijil kematian. Yang kedua ialah permit pengkebumian. Ada 2 ni, maka sahlah orang ni mati. Kalau tak cakap aja mati. Mana bukti? Tak ada bukti. Maka bawa ke mahkamah, pergi ke pejabat pusaka kecil, nak uruskan pusaka dia, nak gunakan harta dia, tidak boleh, tidak layak. Balik dulu. Bawa dulu sijil. Tuan-tuan, kita semua termasuk saya,
ada sijil lahir, betul? Haji Daulah, kita ada sijil lahir kan? Haji Daulah 03, saya 03. Haji Radi 01. Ya dia 01 Imam 01. 01 Imam Kau Imam tak pasti 0 berapa. Bangsa Johor 01 lah kan. Saya 03. Anak saya seorang pun tak ada 03. Aduh, terkilan betul saya. Haji Radi mula-mula kahwin dulu. Haji Daulah dia ada 03 anak dia. Ada Haji Daulah? Tak ada juga. Haji Daulah lupa daratan betul lah, macam saya juga. Saya dulu berniat lah, nak saya kan, nak lah seorang lah paling kurang kan, dapat 03. Takdir Allah Ta'ala Mak Haji, weh, tak dapat. 01 3 orang, 04 2 orang. Yang sulung 04, yang bongsu las 04. Orang kata bongsu ke Ustaz? Bongsu lah, dah tak ada lah kot kan. Bukan muda lagi pun kan. Saya ni tinggal 10 tahun lagi servis. 9 tahun. 9 tahun lagi servis. Walaupun nampak macam ganteng lagi kan Mak Haji kan, nampak macam muda kan, dah tua dah. 9 tahun lagi, InsyaAllah boleh pencen lah kan. Jadi anak yang sulung bongsu 04, tengah-tengah 2, 3, 4, 01. 04 mana? Melaka. Perak jauh benar. Melaka tuan-tuan. Baik tuan-tuan, apa saya nak sebut tadi sijil lahir kita semua ada, betul? Tak ada sijil lahir tak boleh masuk sekolah kita kan. Kena ada surat kewarganegaraan dan sebagainya lah. Tuan-tuan perasan tak, lepas kita ada, setiap kita ada sijil lahir, dan setiap kita nanti akan ada sijil mati. Bila? Tak pasti. Tak tahu bila. Pasti, memang pasti akan ada nanti. Tapi bila? Tak pasti. Menariknya tuan-tuan, sijil lahir semua orang boleh nampak. Dia boleh tengok. Hilang, dia pergi dekat JPN, minta bayar berapa ringgit sekarang? RM10 ke berapa? Untuk dapat keluarkan sijil baru. Saya sijil yang kecil tu Haji. Haji pun sama dengan saya kot, yang tulis tangan tu kan. Yang tulis tangan tu kan, yang kecil tu. Saya balik Kelantan ada urusan, sijil tu tertinggal kat Johor, terpaksa pergi JPN, minta sijil baru macam budak-budak. Alhamdulillah dapat sijil besar. Seronoknya dapat sijil lahir besar. Kan? Boleh nampak tak? Boleh tengok tak? Boleh tengok kan? Tapi sijil mati kita tak boleh tengok. Tapi ada tak? Ada. Jadi sijil mati itulah yang membuktikan seseorang itu mati secara hakiki. Maka sah dia mati secara hakiki, maka bolehlah diuruskan harta yang ditinggalkan. Tapi dia terlantar dah Ustaz, dah macam mati mayat hidup, dah 15 tahun tak bangun-bangun, bercakap pun tak, makan pun orang masukkan ikut hidung. Macam mana kak dia punya tanah dia, sawit dia dan sebagainya, boleh diuruskan, boleh dibagikan ke? La, tak boleh. Sebab dia belum mati. Walaupun hidup dia macam mati. Ni tuan-tuan, tak boleh. Sebab dia belum mati. Itu mati hakiki. Ataupun ada permit pengkebumian. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat yang berlaku dalam negara kita, seorang tokoh korporat lah, Datuk, meninggal, usahawan kosmetik, saya tak nak sebut nama, tuan-tuan boleh cari, dibunuh. Asalnya dihilang, dijemui, kemudian berlaku proses penyiasatan dan dibawa ke mahkamah, dan akhirnya dia dibuktikan dia dibunuh. Tuan-tuan, proses tu lama, ambil masa bertahun-tahun. Dalam proses itu tuan-tuan, waris dia, anak dia
tidak boleh uruskan pusaka dia. Kenapa? Tidak ada sijil mati. Walaupun dah dibuktikan dibunuh di mahkamah, tapi sijil mati tak keluar. Menyebabkan anak-anaknya, warisnya buat permohonan ke mahkamah untuk mahkamah buat permohonan ke Jabatan Pendaftaran Negara keluarkan sijil mati. Itu di segi pentadbirannya, tuan-tuan. Bukannya mudah-mudah kan nak uruskan. Ini dia pakat-pakat 2-3 orang dia uruskan. Kalau betul dari segi syar'i dia, insya-Allah selamat. Bimbang-bimbang tak betul. Bimbang-bimbang tak betul, tuan-tuan. Saya balik ke Kelantan juga. Cuti. Ada satu tanah dan satu rumah yang saya tahu keadaan dia. Asalnya ada rumah, sekarang dah tak ada rumah, tinggal tapak rumah saja. Dan saya bertemu dengan salah seorang daripada keluarga. Nak sebut waris, dia jauh. Dia boleh jadi waris tapi dia jauh. Tak apalah, kita sebut keluarga. Saya tanya macam mana pengurusannya, dia kata belum selesai, Ustaz. Saya kata lama tu. Dah makan belas tahun, ia belum selesai. Tapi apa yang saya dapat daripada apa yang diceritakan kepada saya, dia kata, ya Allah Ustaz, saya tak tahulah Ustaz. Dia kata, arwah ni ada anak 2 orang, lelaki, anak lelaki yang sulung dah kahwin, lepas tu dah meninggal. Isteri kepada anak sulung yang kahwin yang meninggal tu menguruskan, tapi secara tidak syar'i. Berlaku, tuan-tuan. Sedih. Sedap. Yang saya bersembang tu, pangkat dia pangkat pakcik lah, pangkat adik-beradik dengan arwah. Dia kata apa? Saya pun tak nak campur dah, Ustaz. Teruk sangat ada orang macam ni, dia kata. Sanggup makan harta anak yatim. Memang pun harta anak yatim. Sebab arwah tu tinggalkan anak yang masih lagi kecil. Statusnya anak yatim. Asalnya arwah mak dia meninggal, tinggal 2 orang anak. Tak diuruskan, anak yang pertama kahwin, nikah, dapat isteri, dapat anak. Meninggal pula dia, bahagian ayah ni, bahagian arwah kepada arwah ni ada. Sebab itu asalnya 2 orang waris, kemudian jadi 5 tambah 1 berapa? 6. Sebab apa? Sebab melengah-lengahkan pengurusan pusaka. Satunya melengah-lengahkan, yang kedua tak tahu nak buat, tak tahu nak mula. Tak tahu nak mula. Maka ditangguh, maka merumitkan. Ada jalan penyelesaian tak? Insya-Allah ada jalan penyelesaian. Cuma berlakulah kerumitan. Bayangkanlah daripada 2 waris dah jadi 6 waris. Itu kalau ditunggu lagi akan bertambah lagi warisnya. Ini yang bermasalah. Jadi tuan-tuan, dalam kes datuk yang saya sebutkan tadi, maka tuan-tuan, warisnya perlu buat permohonan ke mahkamah, dan mahkamah memerintahkan Jabatan Pendaftaran Negara untuk keluarkan sijil mati. Maka selepas itulah baru boleh diuruskan, layak diuruskan. Maka barulah dia memenuhi syarat yang pertama, iaitu syarat mati hakiki. Mati hukmi pula ialah mati yang kebiasaannya orang yang tak ada khabar berita. Tak ada khabar berita. Tak tahu hidup ke mati. Tak jumpa cari, tak dapat dikesan. Katanya keluar itu hari, kan? Pergilah buat urusan apa-apa kan, tapi tak balik-balik. Berapa lama dah? Allah, 5 tahun dah. Tanya isteri dia, macam mana? Isteri dia kata, insya-Allah tiap-tiap malam saya mimpi dia balik. Balik dalam mimpi je, Razak. Baik, macam mana nak buat? Apa status isteri tadi? Dia tetap isteri. Apa status hartanya? Tetap harta yang hilang. Tetap. Tak boleh guna. Isteri boleh lah. Dalam masa 5 tahun tu, dia ambil lah nafkah dia kan.
Tapi lebih daripada itu tak boleh. Sebab harta suami, bukan harta dia. Boleh faham? Kan? Ini mentang-mentang suami dia belasah aja kan. Ambil sekadar yang nafkah ajalah. Kan? Tu yang hilang. Kalau yang kedekut sama juga. Ajak pergi barazah Ramadan pun tak nak kan. Berkira. Kelepekkan sikit, jangan ambil banyak, ambil sekadar nafkah. Okey. Baik, tuan-tuan. Jadi mati hukmi secara ringkasnya ialah mati yang telah diputuskan oleh mahkamah. Buat permohonan kepada mahkamah dan mahkamah akan keluarkan satu sijil. Nama dia sijil anggapan kematian. Dapat sijil tu baru boleh diuruskan harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang tadi. Dalam pentadbiran pusaka dekat negara kita, yang layak mengeluarkan sijil anggapan kematian ialah mahkamah sivil tinggi. Berapa tahun tuan-tuan? Sekarang, tak silap saya masih lagi belum diubah, 7 tahun ke atas. Maknanya, Mak Haji pergi mengadu dekat mahkamah, minta dengan mahkamah, buat aduan, suami saya dah 8 tahun tak balik, ataupun 7 tahun 1 hari, baru layak. Mahkamah akan buat siasatan dan akan keluarkan sijil. Biasa isteri lah pergi, kan? Jarang suami yang pergi. Ada juga mengadu dekat mahkamah, isteri saya tak balik, hilang, nak minta lah mahkamah keluarkan sijil anggapan kematian sebab saya nak nikah baru. Tak ada, kan? Tak minta tu pun dia nikah juga, kan? Sebab ada 4, tapi orang perempuan tak boleh. Selagi tak ada yang itu, maka dia tetap isteri orang dan tidak boleh nikah lagi. Itu penting, kan? Faham tak tu? Itu untuk urusan pusaka 7 tahun dikeluarkan oleh mahkamah sivil. Berbeza dengan mahkamah syariah. Mahkamah syariah hanya perlu 4 tahun sahaja. Tetapi sijil yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah tidak layak untuk pengurusan pusaka. Dia hanya layak untuk nikah kahwin aja. Maknanya lepas 4 tahun tak balik-balik juga orang tua ni pergi ke mahkamah syariah minta sijil anggapan kematian. Kenapa? Kerana nak declare yang dia sudah berpisah dengan suami yang hilang dan bolehlah dia nikah baru. Tapi untuk pusaka kena tunggu 7 tahun. Yang itu mahkamah sivil yang keluar. Yang ini yang namanya mati secara hukmi. Tuan-tuan, susah juga tu kan. Anak-anak pelajar tingkatan 6 tuan-tuan, kita ajar yang ini kan, mati ni. Bila jawab periksa tak boleh jawab juga tuan-tuan. Banyak benda juga nak baca ustaz. Memang le belajar ni nak kena baca, kan? Nak kena catat. Kalau tak ingat. Jadi tuan-tuan, mati secara hakiki perlu mati yang dibuktikan. Kalau sekarang ini makna kita nak sijil kematian dan juga sijil permit pengkebumian. Mati hakiki ialah mati yang telah dikeluarkan perintah anggapan kematian. Presumption of order death. Yang tu barulah boleh dibahagikan, diuruskan pusakanya. Dan satu lagi mati takdiri, kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umudid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka 'afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah.